Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Amira. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan pengurusan mental dan emosi. Ada dua perkara iaitu menyatakan maksud konflik dan stres. Kedua, mengenal pasti punca konflik dan stres dalam diri sendiri. Pertama, mari kita lihat maksud konflik dan stres. Konflik berlaku apabila keadaan rasa tidak puas hati, keinginan tidak dipenuhi, perselisihan faham, bertentangan pendapat antara rakan dan juga sikap mementingkan diri. Daripada konflik ini, jika berpanjangan boleh menyebabkan perkara seterusnya iaitu stres. Mari kita lihat apa itu maksud stres. Stres adalah keadaan resah, cemas, tegang dan fikiran terganggu. Stres yang tidak dapat dikawal atau diuruskan akan memberikan kesan buruk kepada kesihatan, iaitu terbahagi kepada tiga. Pertama, mental, kedua, fizikal dan yang ketiga, masalah sosial. Mari kita lihat apa dia punca ataupun sebab konflik dan stres berlaku dalam diri kamu sendiri. Ada beberapa punca. Yang pertama, salah faham. Salah faham contohnya apabila kita memberikan sesuatu pandangan, orang yang menerimanya mungkin tidak memahami apa yang kita sampaikan. Lalu berlaku salah faham. Kedua, keinginan tidak dipenuhi. Keinginan tidak dipenuhi maksudnya apabila kita menginginkan sesuatu tetapi kita tidak mendapatkannya. Ketiga, pendapat tidak diterima. Sebagai contoh, di dalam kelas apabila kamu memberikan sesuatu pandangan, rakan tidak menerima pandangan kamu. Jadi, berlaku konflik dan kamu akan merasa stres. Dan yang keempat, persaingan. Persaingan terbagi kepada dua iaitu persaingan yang baik dan persaingan yang tidak baik. Persaingan yang baik contohnya bersaing untuk menjadi lebih baik. Atau persaingan yang buruk, kamu cuba untuk bersaing supaya kamu diterima tetapi dalam bentuk yang negatif. Seterusnya, mementingkan diri sendiri. Kamu hanya memikirkan keinginan dan kemahuan diri kamu. Jadi jika tidak dituruti, akan menyebabkan konflik di dalam diri dan menimbulkan stres. Seterusnya, inginkan kesempurnaan. Contohnya, kamu ingin baju yang baru, pakaian yang cantik, ataupun telefon yang baru. Jika kesempurnaan ini tidak diterima, kamu akan menjadi stres. Dan yang terakhir, boleh berlaku sekiranya tidak menghormati hak orang lain. Kita semestinya menghormati hak orang lain dan juga memberi bantuan kepada yang memerlukan. Jenis stres terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil sebagai eustress. Eustress merupakan stres yang positif iaitu ke arah kebaikan. Contohnya di dalam kelas, kamu cuba stres untuk bersaing mendapatkan tempat yang terbaik di dalam kelas. Manakala jenis stres yang kedua adalah bertentangan dengan eustress, dipanggil sebagai distress. Distress pula ialah stres yang negatif yang menyebabkan kesihatan mental dan fizikal terganggu. Jadi, kita perlu pandai untuk menangani stres di kedua-dua bahagian. Baiklah, itu sahaja petajuk pada hari ini. Terima kasih.